Video ni direkod ialah untuk pembentangan kertas kerja selepas kumpulan kami telah memilih tajuk program iaitu Program Pengucapan Awam dan Pengecaraan Majlis Profesional. Saya perkenalkan diri saya dengan ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Najib bin Muhammad Yassin, nombor matrik 259636, Nik Muhammad Rozaiman bin Nikmat 259641, Ahmad Syukri bin Hassan 259564, Aida Rashidah binti Rohin 259658. Okey, kumpulan kami akan membentangkan tentang kertas kerja program pengucapan awam dan pengecaraan majlis. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Rashidah binti Rahim, nombor matrik 259658. Seterusnya saya sambung pembentangan kumpulan kami. Macam ucapan tadi biasa dengar kan? Ucapan ini merupakan ucapan al-aluan oleh juruacara majlis sewaktu pembuka kata, orang kata pembuka kata bagi sesuatu majlis yang mana memberikan kata-kata aluan kepada peserta ataupun jemputan. Okey, seperti yang kita tahu, sesuatu majlis takkan berjaya tanpa juruacara majlis. Juruacara majlis merupakan orang terpenting dalam sesuatu majlis kerana juruacara ni dikira macam dia yang menentukan sesuatu majlis tu sama ada menjadi majlis yang formal, majlis yang santai atau majlis yang sedih. Macam seseorang yang menjadi juruacara majlis ni perlu pandai mengawal majlis tersebut. Contohnya untuk majlis high tea. Untuk majlis high tea kita tak bolehlah terlampau formal. Itu akan menjadikan majlis tersebut bosan. Untuk majlis seperti majlis zaman sekolah dulu, majlis jas semu dikenang. Mungkin biasa kalau dah hujung-hujung saat masa kita nak minta maaf dengan guru-guru sebelum habis majlis tu, juruacara majlis akan memperlahankan intonasi dia. Dia akan bagi mood sedih. So kita dengan sendirinya bila dengar mood sedih tu, kita akan rasa sedih, kita akan rasa sayu. Okey. Pengacaraan adalah pengendalian perjalanan sesuatu majlis mengikut susun atur cara yang telah ditetapkan sama ada majlis rasmi atau tidak rasmi. Tujuannya adalah mengurus perjalanan majlis tanpa sebarang gangguan atau kecacatan. Terdapat beberapa prosedur pengacaraan iaitu meneliti dan memeriksa program, mengetahui tujuan majlis diadakan, meneliti senarai kehadiran dan mengetahui peruntukan masa bagi sesuatu majlis. Pengacara merupakan nadi sesebuah majlis. Peranan pengacara majlis adalah mengawal majlis, membuat pengumuman dan memberi panduan sepanjang majlis diadakan. Ciri-ciri asas seseorang pengacara majlis: mempunyai personaliti yang menarik, suara yang sedap didengar, jelas dan mempunyai keyakinan diri, mempunyai daya intelektual yang tinggi serta pandai bermain bahasa dan emosi. Ciri-ciri ini penting bagi memastikan majlis yang dikendalikan berjalan dengan lancar, mengikut format dan atur cara yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Pendekatan bagi program pengucapan awam dan pengacaraan majlis profesional adalah: yang pertama, syarahan. Peserta akan diajar cara menyampaikan syarahan dengan betul. Teknik-teknik yang digunakan untuk menyampaikan buah fikiran perlulah secara lisan.
dan menggunakan isi-isi yang jelas dan tepat. Kata-kata alunan turut digunakan sebagai tanda hormat seperti yang berbahagia, yang berusaha dan yang dihormati. Pendekatan kedua adalah perbincangan. Perbincangan antara peserta dan penganjur membincangkan peranan pengacara, ciri-ciri pengacara, keterampilan pengacara dan susunan protokol. Peserta akan didedahkan dari segi cara yang betul, penggunaan mikrofon dan cara berucap serta teknik mengendalikan suara dan keyakinan diri. Pendekatan ketiga adalah latihan. Peserta turut diberi latihan menggunakan pengawalan suara dan intonasi. Selain itu, peserta dapat panduan dan bimbingan tentang kaedah dan penampilan semasa menjadi pengacara. Dan yang keempat adalah demonstrasi dan praktikal. Demonstrasi dan praktikal kepada peserta membincangkan bagaimana tugas pengacara majlis sejam sebelum majlis, semasa majlis dan selepas majlis diadakan. Mengajar para peserta etika datang awal, power script yang kemas dan jelas, uji cuba mikrofon, semak checklist, pakaian kemas, tunggu sehingga tetamu beredar dan dapatkan maklum balas. Simulasi dan latihan diri di majlis rasmi dan tidak rasmi akan diajar di samping panduan menulis skrip, atur cara majlis dan atur cara pentadbiran. Saya akan membentangkan objektif kursus kumpulan kami laksanakan ini, iaitu pertama kali objektif kursus ini bertujuan memberi pendedahan yang luas kepada para peserta tentang perancangan pelaksanaan pengacaraan sesuatu majlis yang formal dan tidak formal. Yang kedua, memberi pengetahuan kemahiran asas yang cukup untuk melakukan program tersebut, dan pendedahan serta bimbingan bagaimana cara menguluskan majlis dengan cekap dan sempurna. Yang ketiga, memberi pendedahan dalam kepintaran fikiran, ketepatan pertuturan, ketajaman pengamatan, berfikir secara kreatif dalam menghadapi pengacaraan majlis, suatu majlis yang kita lakukan tak kira yang formal atau tidak formal. Yang keempat, memberi dalam menyediakan skrip pengacaraan normal atau tidak normal. Yang kelima, memberi tujuh ajar di dalam melaksanakan tugas mengikut amalan protokol atau majlis-majlis rasmi yang bukan rasmi. Contohnya kita tengok majlis, suatu majlis persidangan parlimen, macam tu. Yang keenam, mengetahui teknik pengacaraan majlis dan cara menyediakan skrip pengacaraan majlis, iaitu memperkukuhkan pengetahuan tentang cara-cara mengurus, mengatur, mengendalikan sebarang majlis rasmi dalam semua aspek. Yang ke-7, meningkatkan imej dan penggayaan diri di dalam majlis rasmi dan bukan rasmi. Contohnya cara pemakaian formal majlis, sesuatu adab yang kita akan menjalankan program tu. Meningkatkan imej dan penggayaan diri dalam majlis dan bukan majlis rasmi dan bukan rasmi. Melahirkan pengacaraan majlis yang berkebolehan dari segala aspek dan di dalam pengenalan majlis rasmi
dan bukan rasmi. Untuk bahagian saya akan menekankan berkaitan dengan bajet dan bilangan peserta. Untuk bajet, sekarang ni kita tak letakkan apa-apa bajet ataupun bayaran kerana kita akan mengadakan program ini secara atas talian sesuai dengan keadaan semasa kita yang berdepan dengan pandemik COVID-19 yang tak tahu bila pun akan berakhir. So kita akan buat secara atas talian. Untuk peserta pula, kami dah bersetuju setelah berbincang dengan penceramah, kita ambil seramai 20 orang peserta sahaja. Kenapa 20 orang? Sebab kekangan masa. Dalam program tu, kita akan adakan latihan, kita akan aplikasikan apa yang diajar oleh penceramah, kita akan bagi task. Mungkin juga kita akan suruh peserta-peserta tu cuba menjadi juru acara majlis. Kalau bilangan peserta ramai, kita takut masa tu terlampau panjang. Mungkin akan menimbulkan boring bagi sesetengah orang. So, untuk langkah selamat, kita ambil hanya 20 peserta dahulu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Butiran program macam yang kita boleh lihat dekat sini ialah butiran program, maksudnya hari yang kami akan buat program ataupun pelaksanaan program tu ialah pada 17 April 2021, jatuh pada hari Sabtu, bermula pada pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Okey, pukul 8 pagi tu peserta dan pensyarah membuat penyediaan dan peralatan yang sesuai. Pukul 9 pagi pengenalan kepada dunia pengacaraan, pengurusan majlis, protokol dan etika sosial. Lepas tu kita rehat sekejap. Pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang tu menangani gugup dan gementar, teknik penggunaan bahasa, tips panduan penyampaian, penyediaan skrip, penggayaan serta tata rias diri, latihan dan role play. Ini semua program ini adalah tertakluk kepada perubahan, iaitu kita akan beritahu balik tentang sebarang perubahan majlis dan masa. Kalau boleh kami nak sangat program ni berjalan dengan lancar, dengan dengan dapat sambutan yang menggalakkan daripada semua pihak termasuk pensyarah semua. Jadi kita berharap semua benda ni berjalan dengan lancar lah. Okey, saya akan menerangkan tentang modul pelaksanaan program. Kalau macam kita tahu, modul pelaksanaan program ni ialah mata pelajaran apa yang kita akan belajar dalam program yang akan kita kenali lah, ataupun modul-modul dia. Okey, macam mula-mula sekali ialah pengenalan kepada dunia pengacaraan, pengurusan majlis, protokol dan etika sosial, menangani gugup dan gementar, teknik penggunaan bahasa, tips dan panduan penyampaian, penyediaan skrip, penggayaan serta tata rias diri, latihan dan role play. Itu modul-modul yang akan diberi kepada peserta yang menyertai program kami. Di sini kita boleh lihat